Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri video saya tentang panduan beribadah dalam kapal terbang apabila dalam penerbangan. Video kali ini saya ingin fokus kepada memberi penjelasan kepada beberapa soalan lazim yang saya terima daripada para penonton video-video saya sebelum ini. Dan yang menariknya, soalan yang banyak saya terima ialah tentang cara penggunaan tandas. Maka kali ini saya akan jelaskan soalan-soalan tentang cara menggunakan tandas. Tadi kata panduan beribadah dalam kapal terbang. Apa kaitan pula ibadah dengan cara menggunakan tandas? Sebenarnya ada kaitan yang sangat rapat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak ada solat apabila makanan telah dihidangkan dan apabila seseorang itu sedang menahan diri daripada dua perkara, yang ini menahan diri daripada membuang air besar dan daripada membuang air kecil. Okey, disebabkan sebahagian penumpang tidak tahu cara menggunakan tandas, lalu mereka menahan diri daripada membuang air kecil ataupun membuang air besar, dan ini sebenarnya mengganggu solat mereka, ya. Dalam hadis Nabi sebenar tadi, apabila baginda bersabda tidak ada solat, para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan ialah solatnya tidak sempurna, bukan solatnya tidak sah, solatnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kerana kekhusyukannya terganggu disebabkan oleh makanan yang telah pun dihidangkan, ataupun dalam kes yang ingin saya jelaskan dalam video ini, apabila seseorang itu menahan diri daripada membuang air besar ataupun membuang air kecil. Ya, pernah berlaku ataupun boleh katakan biasa berlaku bagi sebahagian penumpang disebabkan mereka tidak tahu cara menggunakan tandas atau merasa jijik menggunakan tandas, maka mereka menahan diri daripada membuang air besar ataupun membuang air kecil. Ini adalah sesuatu yang bukan saja tidak baik untuk kesihatan, tetapi juga sesuatu yang mengganggu kesempurnaan solatnya apabila dia ingin melaksanakan solat di dalam kapal terbang. Okey, jadi apakah soalan yang ditanyakan itu? Ayuh, kita pergi ke salah satu tandas. Baik, sebelum itu seperti biasa, disclaimer, saya seorang juruterbang dengan Malaysia Airlines dan saya juga sekarang ini dalam pesawat Malaysia Airlines, Airbus A350. Pun begitu, video ini adalah atas kapasiti peribadi, bukannya video rasmi Malaysia Airlines. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan atau kritikan, sila tujukan kepada saya dan bukannya kepada Malaysia Airlines, ya. Baik, kemudian keduanya, walaupun saya menjelaskannya di atas kapal terbang Malaysia Airlines ini, tetapi penjelasan saya ini boleh digunakan untuk mana-mana pesawat lain, mana-mana syarikat penerbangan lain. Ia tidak khusus ke sini saja. Sebab ada saya buat video lalu ada mendapat soalan pula, saya travel dengan Air Asia X, nak solat macam mana pula, ya? Sama saja sebenarnya. Okey, sama saja. Okey, sikit-sikit perbezaan tetapi secara umum sama sahaja, ya. Okey, ayo kita pergi ke salah satu tandas. Okey, alright, seperti biasa tandas. Okey, soalan yang pertama, kenapa lubang dalam tandas tu kecil sangat? Saya bimbang jika saya buang air besar, tak dapat pula untuk flush ke dalam. Okey, lubang ini memang kecil. Okey, kalau boleh nampak, lubang itu memang pun kecil. Cumanya cara flush dalam toilet dalam tandas-tandas kapal terbang memang berbeza dengan apa yang kita biasa guna di rumah, ya. Ia menggunakan suction system ataupun kaedah sedut. Okay, dia akan sedut najis kita itu, dan najis kita ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah hancur. Maka kerana itulah lubang yang diperlukan hanya kecil saja. Okey, jadi ini bukan lawak, tetapi saya betul-betul mendapat soalan di mana seseorang itu bertanya, saya nak buang air besar, masuk tandas tengok lubang kecil sangat, terus tak jadi, bimbang tak dapat nak flush pula. Okey, jadi jangan bimbang. Memang sistem ini dia menggunakan kaedah sedotan, suction, dan dia akan mampu sedut dalam lubang yang kecil itu. Okey, pun begitu, atas catatan yang sama, disebabkan lubangnya itu kecil, maka jangan membuang apa-apa lain di dalam tandas. Yang ini sangat penting, kerana apabila
sesuatu yang lain, sesuatu yang pejal, ia akan menyebabkan sistem tandas tersumbat. Bila tersumbat, seluruh sistem kapal terbang, seluruh sistem tandas dalam kapal terbang tidak dapat lagi digunakan kerana sudah pun jam, sudah pun stuck, ya. Okay, perkara ini sebenarnya pernah berlaku sebelum-sebelum ini, dan apabila sudah mendarat, pihak engineering terpaksa membuka piping apa semua dan mencari apakah yang sebenarnya menyebabkan tersumbat, dan yang ditemui benda-benda yang sepatutnya memang tidak dibuang dalam tandas kapal terbang. Antaranya ialah lampin bayi, pampers, lampin bayi dibuang dalam tandas kemudian di flush. Bukan saja lampin bayi, lampin orang dewasa pun dibuang, ataupun tuala wanita. Tuan-tuan dan puan, jadi jangan buang apa-apa lain ke dalam tandas. Kalau lihat pun ada simbol di situ, ada tanda pangkah kan, jangan buang, tapi mungkin agak kecil juga. Jadi boleh saja buang air besar seperti biasa, dan jangan bimbang, boleh flush, ia boleh menyedul. Baik, soalan yang kedua ialah mana pula mana pula tangkai ataupun handle nak flush selepas kita berurusan, setelah buang hajat besar. Macam mana pula nak flush? Kita sudah biasa di rumah, khasnya kalau mereka di kampung ke apa ke, flush yang ada tangkai yang kita physical handle disebut. Memang ada tangkai untuk flush. Tetapi dalam tandas kapal terbang, sebab dia menggunakan sistem suction, dia memang tak ada tangkai. Tetapi apa yang ada ialah satu butang yang merupakan touch sensor. Saya tunjuk di sini. Touch sensor. Jadi kita sentuh saja ataupun kita tekan sikit saja dan ia akan sedut serta flush apa yang kita telah buang air besar dalam tandas sebelum ni, ya. Jadi sistemnya memang berbeza. Jadi dia tidak ada tangkai, there is no physical handle. What you have is just a touch switch by the side. Jadi kapal terbang yang berbeza, mungkin lokasinya berbeza, tetapi memang ada, ia hanyalah sekadar sentuhan sahaja. Memang tidak ada tangkai untuk flush. Sebenarnya orang yang bertanya ni bagus, bererti dia memang nak flush. Sebab kadang-kadang kita memang dapati ada orang yang telah berurusan, telah buang air besar ke buang air kecil, tidak mahu flush pula kan. Jadi yang bertanya ni bagus sebab dia memang ingin flush. Jadi di sini saya tunjukkan bagi pesawat ini Airbus A350, lokasinya di situ. Pesawat yang berbeza mungkin lokasi berbeza, tetapi penting dia tak ada tangkai, tidak ada handle, there is no physical handle, it is just a touch sensor ataupun switch yang sekadar sentuhan sahaja. Soalan ketiga, mana tong sampah dalam tandas? Sebab nak buang tisu apa, sekali lagi yang bertanya ini bagus sebab dia tidak mahu buang dalam tandas, lalu dia nak buang dalam tong sampah. Persoalannya mana tong sampah itu? Tong sampahnya sedikit tersembunyi. Di sini sebenarnya nampak ni. Dia memang tertutup. Dan lokasinya walaupun dalam pesawat yang berbeza-beza, lazimnya lokasi memang di sebelah singki. Dan ia memangnya tertutup. Jadi di situlah tong sampah untuk kita membuang tisu, nak buang tadi apa sebut, lampin bayi ke lampin dewasa ke apa semua tu, buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam tandas dan flush kerana ia akan menyumbatkan sistem itu. Semua orang tak dapat nak guna, menyusahkan semua orang pula, ya, semua penumpang yang 200-300 orang itu. Jadi ini tandas ini tong sampah di tepi singki, ianya bertutup. Kita mungkin lazim tong sampah yang memang tersendiri kan, tetapi dalam tandas kapal terbang tong sampahnya tertutup dan memang built-in berada di tepi singki. Soalan yang terakhir, soalan keempat. Nak buang air besar, nak buang air kecil, tetapi rasa jijik lah pula sebab toilet seat atau tempat duduk itu kotor, ada kesan-kesan kencing apa. Sepatutnya toilet seat itu diletakkan di atas kan. Tetapi penumpang ni macam-macam ragamnya. Ada saja yang biarkannya di bawah, sebagaimana sekarang ini ada di bawah kan. Sepatutnya ditegakkan ke atas. Tetapi bila dah ke bawah tu macam mana? Kita nak duduk untuk buang air kecil ataupun buang air besar, maka nak tak nak terpaksalah kita sendiri yang membersihkannya sebelum menggunakan.
apa-apa privilege ataupun keistimewaan di sini. Saya sendiri sebagai kapten pesawat pun, sebelum menggunakannya, saya akan membasuhkan terlebih dahulu. Macam mana cara nak bersihkan? Pertama, kita guna paper towel ni, ambil 3-4 helai, kemudian kita basahkan sedikit, lembapkan sedikit, kemudian guna sabun. Okey, nampak ada sabun di sini. Dalam kapal terbang ni ada 2 jenis sabun. Satu yang memang built-in, satu lagi bekas yang asing. Okey, gunakan sabun itu dan kemudian kita bersihkan tempat duduk itu, termasuklah celah-celahnya juga. Termasuk celah-celahnya supaya kita benar-benar dapat jaga kebersihan apabila ingin duduk di situ. Okey, bersihkan kelilingnya. Kemudian dah ada sabun, nak kena bilas kan, macam mana pula tu? Okey, lazimnya sabun ini ataupun sekurang-kurangnya sabun dalam Malaysia ini, dalam pesawat-pesawat Malaysia Airlines, tidak perlu dibilas dengan air. Okey, jadi pertama kita lembapkan tisu, paper towel, paper towel, tisu yang kasar sikit ni, okey, yang macam ini ni, kita lembapkan sikit, letak sabun dan kita bersihkan tempat duduk tu dan sekelilingnya. Kemudian kita ambil lagi paper towel yang kering saja dan kita boleh lap terus sabun tersebut, ya, tak perlu bilas dengan air, kita boleh lap terus dan kemudian dapat duduk untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Okey, jadi tuan-tuan, itulah 4 soalan lazim yang saya dapat. 4 soalan lazim yang saya dapat, yang seperti mana saya katakan, soalan ini bagus kerana orang yang bertanya itu sebenarnya memang ingin menjaga kebersihan tandas, seperti tanya macam mana nak flush, di manakah tong sampah, bagaimana nak bersihkan bagus. Jadi moga-moga dengan penjelasan saya ini dapat membantu kita buang air besar, buang air kecil sepatutnya, dan kita pun dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat meneruskan penerbangan kita dengan tenang-tenang juga, ya. Jadi hadis yang saya bacakan tadi tu daripada Sahih Muslim, tidak ada solat apabila makanan dihidangkan atau apabila seseorang itu menahan diri daripada 2 perkara, buang air besar ataupun buang air kecil. Ia merangkumi semua suasana lah, bukan sahajalah kapal terbang, tetapi dalam mana-mana keadaan yang lain. Okey, dan yang dimasukkan dengan tidak ada solat di situ ialah tidak sempurna solatnya itu kerana kekhusyukannya diganggu, bukanlah solatnya tidak sah. Okey, cuma kesempurnaan atau pahala berkurang kerana kekhusyukannya itu terganggu. Kemudiannya, berdasarkan kaedah qiyas, berdasarkan kaedah analogi, jika seseorang itu ada perkara lain yang sedang bermain di mindanya, maka selesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan solat. Okey, supaya kita dapat melaksanakan solat dengan tenang dan penuh kekhusyukan. Katakanlah sebagai contoh, seseorang itu hendak melaksanakan solat di rumahnya, kemudian barang yang di order online tu, Lazada ke Shopee ke, baru sampai. Dia tengah excited ni, tengah excited nak buka kotak ni tu, nak buka kan, tengok kan, tapi nak solat dulu ke buka dulu? Solat dulu, buka dulu. Kalau biasa di Malaysia dia ajar solat dulu lagi penting, baru buka. Tak. Kerana kalau kita solat dulu, sambil solat tu kita akan fikir benda tu. Aku order dia dah sampai, dia excited nak tengok ni. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini juga dan kaedah qiyas, buka dulu kotak tu, belik benda tu, happy, puas hati apa semua, kemudian baru solat. Tapi buka belik-belik tu sekadar setengah jam dah lah. Jangan pergi buka belik-belik sampai terlepas waktu solat ataupun solat di akhir waktu, ya. Okey, jadi ini sedikit penjelasan lebih lanjut tentang hadis itu. Okey, moga-moga membantu penjelasan saya ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh saja bertanya kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.